Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatania dan saya akan sambung part saya, iaitu peranan guru daripada pandangan sarjana muda. Peranan guru daripada pandangan sarjana muda ni ada 4, iaitu guru sebagai mudaris, guru sebagai muallim, guru sebagai muadib dan guru sebagai murabbi. Okey, pertama iaitu guru sebagai mudaris. Mudaris bermaksud guru yang mengajar dan menyampaikan maklumat kepada orang lain. Guru ini boleh jadi orang Islam dan bukan Islam. Perkara yang diajar boleh menjadi baik atau tidak baik, boleh jadi taat atau tidak taat. Guru yang mengajar ilmu sihir pun dipanggil mudaris. Demikian juga yang mengajar ilmu salah atau ajaran sesat. Semua ini termasuk dalam kategori mudaris. Pendek kata, guru adalah mudaris, itu menyampaikan ilmu yang benar yang sesuai dengan peranan guru. Okey, kalau saya faham, mudaris ni ialah macam guru memang tugas dia mengajar. Okey, sebab mudaris ni ialah panggilan bagi semua guru. Tak kira lah guru tu mengajar benda yang salah ke, benda yang betul ke, guru tu Islam ke tak, semua dipanggil mudaris sebab dia adalah tenaga pengajar. Okey. Guru sebagai muallim. Muallim adalah kata nama yang muncul dari kata terbitan atau masdar yang bermaksud pengajaran yang benar. Muallim ialah guru yang mengajar ilmu yang benar. Surah Al-Baqarah ayat 31 menerangkan penggunaan kalimah muallim membawa makna pengajaran yang benar, iaitu menjadikan seseorang individu memiliki ilmu pengetahuan dan proses tersebut berlaku secara berperingkat-peringkat. Contohnya, proses meningkatkan manusia dari taraf haiwan kepada manusia. Manusia juga mempunyai sifat-sifat yang dimiliki oleh haiwan, contohnya nafsu dan menyukai kebenaran. Muallim ni dia macam mengajar benda yang benar. Contohnya guru tu dia mengajar macam nak cakap mengajar benda yang benar lah. Daripada contoh macam kita kecil, kita tak pandai apa-apa pun kan, so kita kena belajar baru pandai. So benda tu berperingkat tau, faham? Tak tahulah betul ke tak saya terangkan ni. Macam nafsu, contohnya nafsu bermusuhan dan menyukai kebendaan. Macam kalau nafsu kan, daripada kecil kita mana ada nafsu. Ada tu ada, tapi tak tahulah cakap macam mana. Macam bermusuhan, semua tu start daripada kita besar kan. Mula nak gaduh-gaduh semua dan menyukai kebendaan. Lepas tu yang ketiga ialah guru sebagai muadib. Murabbi berasal dari kata terbitan tarbiyah ataupun pendidikan. Menurut Tengku Jusoh mengatakan tarbiyah adalah mencurah kasih sayang dan saling mempercayai antara mereka. Antara ciri-ciri guru yang murabbi menurut Al-Ghazali ialah menyayangi murid dan memperlakukan mereka seperti anak sendiri. Sentiasa menasihati murid dalam segala hal termasuk pembelajaran dan perlakuan mereka dan menjaga disiplin murid dengan menggunakan perkataan, mencegah dan menegur secara baik. Nama pengguru kan mestilah tugas dia mengajar, mendidik, menasihat semua kan. Kan kalau guru pun dia ada tugas masing-masing kan. Ada yang kaunseling, ada yang disiplin, macam tu lah. Dan guru ni mestilah dia macam berkasih sayang dengan anak-anak murid dia kan. Kalau dia benci anak murid dia pula. Lepas tu yang keempat ialah guru sebagai muadib. Salah satu peranan guru ialah bertindak sebagai muadib. Syekh Muhammad Naqi Al-Atas lebih menekankan peranan guru sebagai muadib lebih baik berbanding murabbi dan muallim. Abdullah Nasir Ulwa mengatakan guru-guru dalam kategori takdib perlu sedar dan insaf bahawa mereka telah menjadi ikutan dan teladan murid. Contohnya menanam dalam dirinya dan juga memberi rasa cinta taat kepada Allah. Okey, faham kan? Kalau jadi guru ni kan mestilah kita mengajar, lepas tu mestilah murid-murid kita, anak murid kita tu ikut benda yang kita ajar tu. So kita kena ajar yang baik-baik. Contohnya kalau kita mengajar ilmu tauhid, kita kena
ajar yang ilmu yang tauhid yang benar, tak payahlah main tipu-tipu gitu. So nanti padahlah kepada anak-anak murid kita. Okey. Peranan guru daripada pandangan sarjana ni ada 5. Yang last, guru sebagai mursyid. Mursyid berasal dari perkataan arsyada yang bermaksud memberi petunjuk. Ini juga menunjukkan peranan seorang individu yang memberi petunjuk atau seorang individu yang memberi hidayah. Ikhlas adalah sifat pertama paling penting bagi seorang mursyid. Ini bermaksud seorang guru mursyid itu yang menjadikan seorang penasihat ikhlas. Guru sebagai mursyid ialah macam memberi, menyampaikan ilmu yang benar. Macam sama je semuanya. Faham kan? Faham nanti. Peranan guru secara umum. Guru adalah sebagai perancang. Guru juga adalah seorang pembimbing murid. Ketiga, guru sebagai pengawal. Guru sebagai pendorong. Guru sebagai perancang. Guru merancang rancangan pelajaran, sumber pendidikan, pentaksiran tempat pembelajaran bersesuaian dengan masa, objektif, aras keupayaan murid dan dokumen standard kurikulum. Guru sebagai perancang, dia merancang semua panggil semua apa? Semua kalau aku belajar lah, buat tu, buat ni, macam tu. Lepas tu guru membimbing murid. Guru sebagai pembimbing adalah guru membimbing murid, menguasai isi, membuat keputusan, memanfaatkan sumber pembelajaran. Faham kan situ? Yang ketiga, guru sebagai pengawal. Guru mengawal isi pembelajaran, masa penyertaan murid, komunikasi, perlakuan murid, susun atau kedudukan murid dan pelbagai aras keupayaan murid. Yang keempat ialah guru sebagai pendorong. Guru mendorong minda dari segi komunikasi dan kolaboratif. Soalan dan situasi, peluang memimpin murid ke muka soalan pembelajaran sendiri. Guru mendorong emosi dari segi memberi pujian dan galakan berdasarkan objektif. Kat sini dia cerita pasal peranan guru lah. Guru ni kena buat apa-apa pada murid tu. Kena bagi kerja macam mana, kena latih dia macam mana, kena masuk core ke, macam tu lah. Okay, itu je. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Okay, nama saya Na'agina Taibah binti Ahmiyani. Okay, saya akan sambung pada slide yang seterusnya mengenai definisi falsafah pendidikan Islam. Okay, kalau kita renew balik definisi falsafah guru ni, falsafah adalah satu ilmu untuk mendisiplinkan seseorang dengan kebenaran yang umum dan asas. Manakala guru adalah seorang insan yang mulia, diberikan tanggungjawab untuk mengajar dan mendidik orang lain supaya menjadi seorang insan yang cemerlang. Okey, kalau kita combinekan dua definisi ni, dapatlah kita simpulkan bahawa amat penting bagi seorang insan seperti kita untuk mendisiplinkan diri dengan bantuan dan bimbingan daripada seorang guru. Betul kan? Kalau kita tak ada bimbing, kalau kita cakap nak buat kebaikan kan, lepas tu tak ada orang tunjuk, boleh ke kita buat? Susah kan? So mestilah kita ada pembimbing, ada orang guru tu, dia punya fungsi dia tu macam macam guru ni kan, kita kena ajar orang lain untuk mengakukan kebaikan, untuk mendekatkan diri kepada Allah kan. Macam kita tengok sendirilah definisi guru tu, dia bertanggungjawab untuk mengajar dan mendidik orang lain untuk menjadi seorang insan yang cemerlang. Okay. Definisi guru tu sendiri pun dah menunjukkan betapa pentingnya kita, kalau kita nak mendisiplinkan diri, kita perlukan bantuan daripada seseorang. Seorang tu siapa? Seorang tu adalah guru. Okay. Saya akan kukuhkan lagi saya punya definisi ni dengan beberapa falsafah. Okay, kita tengok slide.
dekat slide tu dia cakap definisi falsafah pendidikan Islam. Okey, dia definisi falsafah pendidikan Islam. Secara umumnya Nabi Muhammad SAW amat mementingkan ilmu serta mengangkat tinggi darjat kedudukan seseorang pendidik. Seorang pendidik itu siapa? Seorang pendidik itu adalah seorang guru. Hari ini dapat dibuktikan daripada firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-A'la, mafhumnya, di mana Allah menyuruh Nabi Muhammad untuk membaca bukan firman Allah dalam surah Al-A'la yang bermaksud, bacalah wahai Muhammad dengan nama Tuhanmu yang mencipta segala makhluk. Bacalah dan Tuhanmu yang Maha Pemurah yang mengajar manusia membaca dan menulis. Ia mengajar manusia apa yang tidak diketahuinya. Surah Al-A'la ayat 961. Okey. Ayat kat sini menunjukkan bahawa wahyu merupakan suruhan dan perintah daripada Allah untuk mendekatinya dengan lebih mendalam dan sempurna serta memahami fenomena alam. Falsafah pendidikan Islam dia berteraskan tiga prinsip tau. Prinsip pertama, prinsip akidah, iaitu pegangan yang mentauhidkan Allah. Prinsip yang kedua, ilmu adalah pendidikan, dan prinsip yang ketiga, amal adalah perbuatan yang kita akan lakukan. Amalan sama ada amalan tu amalan baik atau amalan buruk. Okey, next definisi falsafah pendidikan Islam tu sendiri. Definisi falsafah pendidikan ialah satu ilmu pengetahuan yang berlandaskan Al-Quran dan Al-Sunnah bagi membina jati seseorang serta membentuk kepribadian yang baik. Sebagai contoh dan tauladan, dijadikan ikutan bagi orang lain. Ia juga dapat meningkatkan potensi dan intelek. Selain itu, dengan mendalami ilmu falsafah pendidikan Islam dapat melahirkan seorang insan yang bertanggungjawab terhadap pencipta yang agung, kepada manusia dan alam sekitar bagi mencapai kebahagiaan dunia dan kesejahteraan di akhirat. Okey, kalau kita combine kan, dengan mendalami konsep pendidikan dalam Islam ni, dapat disimpulkan bahawa kelebihan yang diperolehi secara berterusan dapat merubah serta mendidik, melatih akal dari segi jasmani dan rohani manusia. Berdasarkan nilai-nilai Islam yang bersumberkan wahyu Allah, iaitu Al-Quran dan Sunnah, kita dapat melahirkan seorang insan yang bertakwa, yang abadikan diri kepada Allah yang Maha Berkuasa dan mendapat kejayaan di dunia dan akhirat. Kalau kita tengok kat slide ni, matlamat pendidikan falsafah Islam ni adalah untuk membentuk seseorang individu supaya menjadi seorang insan Muslim yang berilmu, beriman, beramal soleh serta mempunyai kepribadian yang mulia. Saya cakap apa yang Allah suruh buat, Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad kan, untuk menjadikan kita seorang insan yang bertakwa, beriman, yang seorang yang mulia. Sebab itulah pentingnya, itulah matlamat definisi falsafah pendidikan tu sendiri. Okey, Semandak nanti awak potong part dekat matlamat tu. Saya nak sambung yang lain. Silap lah. Okey. Kalau kita tengok dekat slide, matlamat definisi falsafah pendidikan Islam ni, dia adalah dengan kita memahami segala konsep pendidikan Islam sebagai seorang individu, Islam, di mana seorang individu tu dapat mencapai matlamat untuk menjadi seorang insan Muslim yang berilmu pengetahuan yang luas, beramal soleh dan mempunyai kepribadian akhlak yang mulia.
ke arah melengkapi diri serta bertanggungjawab menjadi seorang hamba dan khalifah Allah yang beriman dan bertakwa. Okey, selain itu, matlamat definisi falsafah pendidikan Islam ni juga untuk melahirkan seorang Islam yang taat kepada Allah dan hidup dalam kehidupan bermasyarakat yang aman, damai serta memperolehi keredaan Allah dan kesejahteraan di dunia dan akhirat. Okey, next kita sambung pada definisi falsafah pendidikan guru. Kalau kita tengok dekat slide tu, slide ni adalah dasar yang telah dikupas oleh Kerajaan Malaysia, yang mana falsafah pendidikan guru adalah guru yang berpekerti mulia, berpandangan progresif dan saintifik, bersedia menjunjung aspirasi negara serta menjunjung warisan kebudayaan negara, menjamin perkembangan individu dan memelihara satu masyarakat yang bersatu padu, demokratik, progresif dan berdisiplin. Okey, sebenarnya matlamat kerajaan Malaysia di Kubal falsafah pendidikan guru ni adalah untuk melahirkan seorang pembimbing yang berkualiti dari segi fizikal pribadinya, daripada sosial, daripada kemahiran menguasai ilmu pengetahuan, serta dari segi keprofesional dalam menjalani tugas dan amanat yang diberikan, serta kemahiran untuk melakukan pekerjaan sebagai seorang guru yang dapat mencapai kecemerlangan pendidikan dalam era wawasan pendidikan. Matlamat ni dia amat titik beratkan sebab diorang nak melahirkan seorang, sebab diorang nak jadikan guru ni seorang yang bijak dalam mengawal emosi. Guru ni dia kena bijak dalam mengawal emosi yang stabil untuk memberikan mereka melahirkan generasi yang mempunyai pemikiran yang positif. Selain itu, guru ni juga dia perlu menjadi ikutan ikon yang terbaik kepada anak-anak untuk dijadikan contoh tauladan yang baik lah. Macam contoh kita sebagai guru, kita perlu macam kita ada target kan, so kita kena usaha untuk dapatkan apa yang kita target tu. So kita kena tunjuk dekat budak-budak tu macam mana kita nak berusaha untuk dapatkan target tu. Kita kena ke budak-budak, kat pelajar-pelajar tu, macam mana kita usaha nak capai apa yang kita target, apa yang kita nak. Kita perlu jadikan contoh kepada pelajar-pelajar lah untuk tidak mudah berputus asa dengan apa yang mereka nak, apa yang mereka cita-citakan, apa yang mereka impikan. Okey, dalam negara Malaysia, falsafah pendidikan guru digubal berdasarkan model konseptual pendidikan dan guru berlandaskan kepada dasar falsafah pendidikan guru dan matlamat pendidikan. Model ni dia merangkumi akuaritability guru di bawah 3 definisi utama, iaitu ketuhanan di mana peningkatan ilmu dan penghayatan serta amalan individu berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada ajaran agama. Sebenarnya dalam dimensi kemasyarakatan ditekankan tentang peranan guru dalam mendidik menjadi seorang ejen perubah serta seorang pemimpin. Dan yang ketiga adalah kendiri, di mana penekanan diberikan untuk membina daya kefahaman dan patriotisme serta memupuk kebudayaan ilmu dan membentuk sahsiah murni dan budi pekerti. Okay, next slide kita masuk pada definisi falsafah guru dalam KPM. KPM tu adalah Kementerian Pendidikan Malaysia. Apa yang penting pasal KPM ni, mana Kementerian Pendidikan Malaysia ni dia telah mengendalikan program pendidikan keguruan dalam perkhidmatan supaya dapat
memenuhi falsafah pendidikan kebahasaan dan falsafah pendidikan guru untuk melahirkan guru yang profesional, berketerampilan, berdaya tahan, berakhlak mulia, mengamalkan nilai-nilai murni, berdaya fikir dan cekap teknologi. Kalau kita tengok dekat slide tu, pendidikan di Malaysia ni adalah satu usaha untuk berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmoni dari segi emosi, rohani, jasmani dan intelek, berdasarkan kepada kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Kepercayaan kepada Tuhan ni adalah rukun negara kan, dan usaha ini adalah bagi untuk melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu, bertanggungjawab dan berupaya untuk mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat negara. Okey, objektif falsafah guru KMPI ni tujuan dia adalah untuk meneraju sebagai peneraju utama dalam pendidikan guru. Untuk dia bertanggungjawab untuk merealisasikan hasrat negara dalam melahirkan insan guru yang berkualiti serta bertindak sebagai sebuah badan profesional keguruan yang bertanggungjawab sepenuh terhadap peningkatan kualiti guru dan memastikan penetapan kualiti pengajaran dan pembelajaran. KPM ni dia banyaklah fungsi dia tu. Antaranya adalah untuk merancang hala tuju latihan pembangunan profesionalisme keguruan global dan menilai pelaksanaan dasar latihan guru. Dan banyak-banyak lagi dia punya fungsi dia. Okay, next kita masuk pada fungsi guru dalam pendidikan. Matlamat pendidikan Islam adalah untuk membina serta mendidik seorang individu menjadi seorang insan yang sempurna dari segala aspek kehidupan, sama ada dari segi akhlaknya, kekuatan jasmani, kecekapan dalam menunaikan tanggungjawab, pendidikan yang seimbang serta mempunyai sifat budi bahasa yang baik dan berlemah lembut dan pertuturan. Secara umumnya matlamat tersebut berteraskan akhlak seseorang insan, di mana akhlak dapat membantu seorang insan muslim dalam menjalani kehidupan dunia untuk menuju alam akhirat. Kalau kita tengok sini, fungsi guru pendidikan Islam adalah untuk membentuk seorang individu murid yang berakhlak. Akhlak macam mana? Akhlak ni adalah adalah satu sifat kebiasaan ataupun tingkah laku yang ada dalam diri seseorang, sama ada dia nak melakukan satu kebaikan ataupun satu keburukan dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan di dunia akhirat. Akhlak dan Islam ni merupakan akhlak yang teristimewa dengan penyusunan yang tersendiri. Secara ringkasnya, akhlak merujuk kepada tabiat semula jadi yang dimiliki oleh seseorang, termasuk tabiat yang dimiliki secara fitrah ataupun seperti perasaan marah, ketawa, mudah tersinggung dan sebagainya. Okey, seterusnya antara fungsi guru pendidikan Islam ialah untuk melahirkan seorang insan yang berakhlak agar dapat melahirkan irtifati tauhid kepada Allah demi melahirkan insan yang soleh dan berakhlak. Pengajaran nilai akhlak yang berkait dengan kepercayaan kepada Tuhan. Penghayatan Islam sangat penting untuk diaplikasikan dalam kehidupan harian. Penerapan pendidikan Islam perlu didedahkan dengan penghayatan pembelajaran serta diamalkan dan diaplikasikan dalam kehidupan harian. Sekiranya ilmu dapat difahamkan dan dikuasai, seorang pelajar akan latih dengan penghayatan ilmu yang dipelajari. Okey, seterusnya mewujudkan kekuatan keimanan dan ketakwaan. Dengan adanya guru pendidikan Islam akan melahirkan kekuatan keimanan dan ketakwaan dalam diri seorang pelajar. Kekuatan dan kelemahan iman seorang dapat dinilai dan diukur daripada kelakuannya. Kuatnya imannya, maka akan terlahirlah akhlak yang baik dan mulia. Manakala lemah iman seorang insan, maka buruk dan
kejilah anak yang akan ditunjukkan. Tarbiyah keimanan dan ketakwaan ini lebih terarah kepada proses bimbingan yang meliputi akal, jiwa, jasad dalam pengawasan pendidikan. Dan seterusnya, memahami tanggungjawab sebagai khalifah Allah. Falsafah pendidikan Islam berteraskan ruh Islam agar dapat melahirkan seorang insan yang mempunyai ilmu pengetahuan yang luas dalam mengenali diri serta bertanggungjawab menjadi seorang hamba khalifah di muka bumi. Apabila individu tersebut dapat menjalankan tugas dengan baik, maka jadilah ia seorang insan yang soleh. Dengan cara ini, akhlak pelajar dapat dibentuk serta dapat mencapai matlamat yang telah digariskan oleh falsafah pendidikan Islam ke arah membina kekuatan rohani dan jasmani. Okey, dan seterusnya mempelajari ilmu pengetahuan dan penerapan dalam kehidupan seharian. Dengan pelajari ilmu pengetahuan serta penerapan dalam kehidupan harian dapat melahirkan seorang insan yang mempunyai budi pekerti yang baik dan berakhlak mulia, sekaligus menjadi ciri-ciri asasi seorang ahli keluarga, masyarakat, warga negara yang baik dan terdidik. Matlamat falsafah pendidikan itu sendiri amat menekankan kepada perkembangan yang seimbang dan bersepadu dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Apabila digabungkan, maka akan berkembang pula potensi individu secara menyeluruh kepada khususnya terhadap pembentukan kemejadian akhlak pelajar. Dan yang terakhir, mewujudkan falsafah pendidikan sendiri berdasarkan falsafah pendidikan Islam kebangsaan. Maksud pendidikan Islam ialah untuk membentuk masyarakat yang boleh berfikir ke tahap maksimum agar bertanggungjawab dengan mencari dasar dan falsafah pendidikan yang sesuai dengan matlamat pendidikan. Okey, next slide. Ciri guru berkesan. Ciri guru berkesan akan berjaya apabila guru tersebut mendapat respon yang baik daripada apa yang telah dipelajari oleh guru tersebut. Saya cakap apabila pelajar tu memberi respon yang baik kepada guru, apa yang telah guru tu ajar, pelajar tu dia dapat contoh kan, hari ni pelajar tu dia belajar tentang akhlak, bagaimana adab makan bersama tu. Lepas tu pelajar tu dapat mengamalkan dalam kehidupan harian dia. So lepas tu boleh menunjukkan guru tu dah berjaya dah untuk mendidik pelajar tu. Mana ciri-ciri ni bermaksud kualiti peribadi khasnya guru tentu yang dirasai oleh pelajar dalam memberi respon yang baik bagi membantu guru mencapai kejayaan. Okey, kat sini sebenarnya dia ada 12 ciri-ciri yang berkesan. Antaranya ialah bersedia, positif, memiliki harapan yang tinggi, kreatif, adil, memaparkan sentuhan peribadi. Dan sentuhan peribadi memupuk semangat kecintaan, penuh belas kasihan, mempunyai sifat jenaka, menghormati murid, pemaaf, pengaku kesilapan. Dia banyak tau dia punya huraian dia tu. Apa yang penting kat sini, menjadi seorang guru yang berkesan dan mencapai pendidikannya sebenar dan gemilang tidak begitu sukar dan mustahil untuk diperolehi. Pensyaratan utama ialah dengan kesediaan, kemampuan dan kesanggupan guru dalam mengubah paradigma, mengubah cara berfikir dan bertindak secara profesional. Dan juga yang paling penting ialah dengan menjadi seorang guru yang tidak patah semangat dan mudah putus asa. Gurunya berfikiran secara profesional, sentiasa menonjolkan ciri-ciri yang mempunyai kekuatan dan pengetahuan yang luas dalam ilmu pengetahuan serta mempunyai tingkah laku dengan keluhuran etika dalam bekerja
bagi menuntut kefahaman yang jelas, bagi mendalami disertai dengan komitmen dan kesungguhan yang tinggi dalam menyempurnakan tugasan di sekolah setiap masa. Guru yang yang berjiwa wajar tidak kenal erti putus asa, dan mereka juga tidak mudah mengaku kalah dalam kehidupan, berjaya mengajar di sekolah dan mempunyai sikap yang optimik dalam semua tindakan dan sentiasa bersedia dalam menerima kesilapan dan kesalahan diri. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Huda binti Jusidin. Seterusnya saya akan bentang tentang profesionalisme guru pendidikan Islam. Sebelum itu, saya akan beritahu dulu apakah yang dimaksudkan dengan profesionalisme. Profesionalisme ini adalah sifat-sifat sebagaimana sewajarnya terdapat pada atau dilakukan oleh orang yang profesional. Maksudnya di sini adalah orang yang profesional ini adalah mempunyai sifat-sifat yang profesionalisme. Ciri-ciri profesionalisme guru pendidikan Islam adalah yang pertama, menjadi guru yang dapat menyampaikan ilmu dengan baik. Seorang guru yang profesionalisme seharusnya mempunyai cara penyampaian ilmu yang dapat menarik minat murid atau pelajarnya dalam pembelajaran dan topik yang diajarnya. Dengan penyampaian ilmu yang baik, maka hubungan interpersonal ataupun komunikasi secara lisan dapat mencapai strategi pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah. Ciri yang seterusnya adalah guru yang profesional haruslah mempunyai niat yang ikhlas. Niat yang ikhlas sememangnya amat penting bagi setiap warga pendidik, tidak kira bidang dan pembelajaran yang dijalankannya. Mereka seharusnya berfikiran rasional dalam menjadi seorang pendidik. Oleh yang demikian, guru yang bakal menjadi seorang pendidik harus mempelajari ciri-ciri perguruan yang sememangnya niat yang ikhlas termasuk dalam isi kandungannya. Oleh itu, profesionalisme guru pendidikan Islam harus mempunyai niat yang ikhlas dalam mendidik. Seterusnya, ciri yang ketiga adalah menjadi pendengar yang baik. Guru yang profesional adalah guru yang menjadi pendengar yang baik kepada pelajarnya. Suasana hubungan yang baik dapat digambarkan daripada kemesraan dan perasaan kasih sayang daripada seseorang individu kepada seseorang individu yang lain. Ini bermakna kejayaan menjalin hubungan interpersonal adalah bergantung kepada kecekapan guru menggunakan prinsip-prinsip psikologi individu, khasnya kemahiran mewujudkan komunikasi serta kemahiran mendengar di samping kemahiran dalam membina hubungan interpersonal iaitu komunikasi. Hubungan yang baik tidak boleh wujud dengan cara paksaan, tetapi melalui kemahiran seseorang meyakinkan seseorang yang lain tentang keikhlasan serta kemampuan untuk membantu. Tajuk seterusnya adalah apa yang dimaksudkan dengan ibadah. Ibadah atau ibadat dari sudut bahasa adalah merendah diri, tunduk, patuh dan memperhambakan diri kepada sesuatu. Manakala ibadah dari sudut syarak adalah taat, tunduk dan merendahkan diri hanya kepada Allah. Ini jelaslah bahawa apa yang dimaksudkan dengan ibadah adalah pengabdian diri sepenuhnya kepada Allah, mengikut peraturan, meninggalkan larangan Allah sebagaimana yang telah ditetapkan oleh dalam Al-Quran dan Sunnah Muhammad Rasulullah SAW. Tajuk yang terakhir adalah hubungan konsep dan falsafah guru sebagai ibadah. Kita imbas kembali apa yang dimaksudkan dengan konsep guru. Menurut konsep perguruan dalam Islam, guru adalah murabbi, muallim, muaddib atau ulama ataupun seorang pendidik yang mendidik anak muridnya untuk mendapatkan sesuatu ilmu atau pengetahuan kepada anak murid mereka. Manakala falsafah guru adalah guru yang berpekerti mulia, menjamin perkembangan individu, progresif dan berdisiplin untuk mendidik seorang anak murid mereka dalam menurut falsafah pendidikan. Oleh itu, guru mengamalkan konsep kerjaya sebagai satu ibadah dalam melaksanakan prinsip-prinsip muqasid asy-syariah iaitu menjaga, memelihara dan memperkasakan agama. Dengan itu juga, dengan adanya falsafah pendidikan guru ini, maka
hubungan konsep dan falsafah guru ini adalah dikaitkan sebagai suatu ibadah.